Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Abang-Abu, kita jumpa lagi minggu ni Minggu ni ada perubahan sikit lah kita hari Jumaat kan. Hari ni minggu ni je lah. Sebab hari Khamis kita ada beberapa program yang tak dapat kita elakkan lah. Jadi kita sambung balik, ganti balik pada hari Jumaat. Yes, yang penting konsisten. Setiap minggu ada. Kalau ada Betul. cabaran kita tukar date lah. Tapi insyaAllah Betul. next week kita sambung balik hari Khamis ya Abang-Abu. Betul. Memang kita punya program ni memang hari Khamis. Yes. Cuma minggu lepas was a bit minggu ni lah. Minggu ni Maksudnya lah, semalam kita ada satu program lain, jadi itu yang kita tak dapat bersiaran, dan hari ni kita kembali balik. Yep. Alhamdulillah. So bagaimana Kuala Lumpur dan Sir Abdul di sana? Alhamdulillah sehat, agak busy, alhamdulillah hari ni hujan dekat sini KL, saya dekat Shah Alam, hujan. Okay. Alhamdulillah kami dekat KNKV ni kita buat macam ni tau Abang-Abu. Setiap minggu kita ada ceramah. Kita jemput ustaz-ustaz selebriti untuk datang ke office kita bagi ceramah lah. So setiap minggu ada topik berbeza. Sama macam kita kan share topik berbeza kan. Yang ustaz-ustaz ni pula kita minta ustaz sampaikan beberapa topik berbeza untuk tim-tim kita menghayati untuk dapat pengajaran dan sebagainya lah. Sebab kita kena seimbang bang, kita punya akhirat dan juga kita punya dunia. Of course. Betul. Dan kalau pasal akhirat ni, kalau kita yang sampaikan benda tu sampai sebab kita pun tak sempurna. So sama-sama lah kita belajar dengan so tadi baru selesai ceramah kita. Hari ni kita ada Dai Izhar datang, so kita dengan ceramah. And then masa ceramah tu hujan pula, dirahmati Betul. Okay. So itu yang dekat sini. So kita boleh masuk terus ke topik kita, saya rasa Abang-Abu. Okey ke? InsyaAllah boleh. Kita tengok siapa-siapa yang ada kat sini. InsyaAllah bolehlah sebar-sebarkan kepada mungkin kenalan-kenalan ya. Jangan lupa mungkin hari ni Jumaat, jadi biasanya dia orang memang expect hari Khamis. Jadi hari Jumaat kan, jadi mungkin mereka tak perasan. Jadi kita cuba juga sampaikan pada mereka-mereka yang ada kesempatan datang ni, tengok ni, terus share bagi tahu ada something going on, insyaAllah. Dan hari ni topik menarik sebab side hustle ataupun macam mana nak tambah duit sikit ni. Yes, so topik yang agak menarik. So kalau viewers kita ada dalam ni, boleh minta anda komen nama, daripada mana, dan juga kalau anda buat bisnes apa, kalau bekerja sebagai apa. Tolong share supaya kenal-kenal lah, kita nak ada interaction di dalam kita punya live session ini.
Yes, Okay. betul. So Tepat sekali. sambil-sambil tu, dan juga sebabkan topik pada malam ini Abang Abu is about how to start a side income. Okay. Okay. Jadi kita nak tahu jugalah dalam viewers kita ni, ada tak yang buat side income? Okay, dia ada kerja hakiki dia ataupun bisnes dia, dan at the same time dia ada juga dia punya side income dia. So kalau ada, boleh juga kongsi-kongsi dekat bahagian komen. Betul. Kalau yang ada tu bagilah apa bisnes yang nak buat kan. Tu dia. Assalamualaikum, Brother Abu dia panggil. Lilian Jayayanti. Yes, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini alhamdulillah. Okey Abang Abu, so kita masuk terus dekat kita punya topik pada malam ini. Boleh? Sebelum kita share apa cara-cara untuk kita nak buat side income ni, saya nak share lah kenapa pada masa ini sebenarnya kita perlukan side income. Okey. Kenapa pada masa ini kita bagusnya kita ada side income ni. Okey, ini adalah pendapat saya dan saya pun nak juga tahu dari pendapat daripada Abang Abu juga. Boleh. Saya bagi sedikit situasi dekat Malaysia ni Abang Abu. Kalau Abang Abu tengok one of our main concern lah dekat Malaysia ni is kalau kita tengok baru-baru ni our currency. Okay, our currency semakin naik. Okay, since Abang Abu adalah orang yang tepat untuk saya nak tanya soalan ni kan. So saya nak yang hari ni punya currency yang saya check Abang Abu, $1 USD is equal to RM4.78. Yes. Which is jauh sangat tinggi Abang Abu. Sebelum ni kalau saya nak kira USD kepada Malaysia, sebab saya digital marketer, memang kami banyak guna produk-produk US punya produk kan. So kita orang nak kira sebelum ni senang je. Okay, kalau USD dia 20, okay darah 4 senang settle. Sebab saya tahu dia punya beza dia 4.2, 4.3 sikit je lah beza. Sekarang ni dah touch, hampir dah touch pergi ke 5 ni Abang Abu. So dia agak besar dia punya nilai tu. Apa pandangan Abang Abu berkenaan perubahan ni? The impact dia kepada rakyat Malaysia lah, impact dia. Sebab apa yang akan berlaku, dia akan kenaikkan harga, sebab segala kos akan bertambah. Pelbagai kos ni akan bertambah. Jadi ini dengan sendirinya menjadikan harga tu meningkat dan menjadikan cost of living akan bertambah, yang menyusahkan ramailah. Sebab apa? Walaupun mungkin kos bertambah, gaji pendapatan sama kan. Gaji sama. Kalau dulu kita makan nasi kandar $15, RM15 kan. Makan dulu kan. RM15. Masa tu taklah nak cakap dulu tu, taklah berapa tahun je kan, 2-3 tahun dulu. Kita makan RM15 kan. Masa tu gaji pun katakan RM2,000. RM15 makan. Sekarang gaji RM2,000 juga. Tapi harga dah RM30. Jadi dia punya kos tu dia bertambah, menjadikan nilai duit Malaysia tu macam berkurang. Maksudnya nilai. Jadi ini sebenarnya satu bebanan kepada ramai lah yang terjejas, sama ada mereka meniaga ke, sama ada mereka bekerja ke, semua ni akan terjejas. Jadi sebab tu penting macam kita punya topik hari ni pentingnya untuk kita adakan satu pendapatan tambahan ni kan. Mana kita nak cari, apa kita nak buat, semua ni kita nak bincangkan insyaAllah. We want to like discuss on how we can actually like add some kind of like new businesses. Sebab dalam interestingnya Abdul sebab kita punya viewers ni ada yang cannot speak Malay. Boleh kita campur. We speak both language Abang Abu. Yeah, so we don't want to like also not like macam tak welcome lah. We welcome all of us, and it will be a pleasure lah if you guys can actually like mention your name, and those of you yang rasa macam aku nak bahasa Melayu, whatever, kita bincang-bincang macam tu. Okay, alright. So itu pandangan Abang Abu lah mengenai keadaan, dan memang teruk sangat saya nampak. Sebab dia punya kalau orang Singapura ni dia suka gila kan, suka gila pergi Johor. Datang shopping dekat Malaysia Abang Abu Yalah, sebab harga dia tu kan, kalau orang kat Singapura ni, kalau kita $100 ni kita bawa ke pergi, just like pergi satu tempat supermarket beli, tak cukup, habis duit tu sekejap je habis. Tapi kalau kita bawa pergi Malaysia, dia jadi $350 lebih. Jadi banyak benda yang kita boleh buat kat sana. Jadi sebab tu rakyat Singapura ni macam dia sukalah bila benda ni berlaku. Tapi dia sebenarnya satu benda yang kurang baik lah bagi rakyat Malaysia lah. Dia ada baik dan buruk lah. Tapi macam baiknya, okay, dia menggalakkan ramai orang datang. Ini tourism tu akan jadi bagus.
tapi harga kos akan tingkat yang menyebabkan mungkin rakyat Malaysia sendiri akan terbeban. Itu pandangan saya lah. Faham. So that's why Abang Abu, we chose this topic sebenarnya. Kita punya topik pada malam ini adalah melengkapi the challenge that Malaysian facing right now. It's not only about Malaysian lah, it's even applicable to Singaporeans or Malaysian. Betul. But I just want to make it general topic where it doesn't matter we are Singaporeans or Malaysian, we all need a side income. Betul. Because from that side income is how we going to sustain ourselves supaya kita boleh sama dengan the inflation yang berlaku. Kita boleh kita punya maintain kita punya kos perbelanjaan. Kita bila abang cakap kan, kita punya kos bila gaji kita tetap sama dan belanja yang kita nak belanja pun tetap sama. Tetapi because kos naik, belanja benda yang sama tetapi kos naik, kita kena bayar lebih. So tak ada saving, duit tak ada dan sebagainya. Itu isu dia. That's why we all need a side income. Bukanlah we all. This is for whoever need side income yang memang desperate, yang perlukan extra income. So today I'm going to share a few side income punya tips. Okay, sama juga dengan Abang Abu. Abang Abu is going to share how you can start your own side income through sama ada. Sebab tu Abang Abu hari ni punya topik, I didn't focus it on using online tau Abang Abu. It's not how to start a side income with online. Tidak, it's general. Sama ada it's going to be offline or it's online, doesn't matter. Betul. Okay, so Abang Abu, saya start dulu okay. Boleh. Kita ada Araf close sublimation. Saya ini nama company ni abang kan, sublimation, Araf close sublimation. So boleh share your business apa so we can know each other lebih? Can. Those yang ada dekat sini boleh je komen kan, mungkin daripada mana, buat apa and all those stuff. Kalau ada soalan pun boleh tanya juga. Daripada awal pun dah boleh tanya, kita boleh kongsi-kongsi, kita boleh cerita semualah. Yes, Abdul, teruskan. Okay, Abang Abu, saya nak share yang pertama. Okay. How we going to what are the side income ways we can add our side income lah. Okay, yang pertama Abang Abu, this is going to be something yang very trending, something yang sangat-sangat ramai orang dah start buat, which is becoming affiliate in TikTok. Okay. This is something sangat mudah Abang Abu. As long as kita dah ada account TikTok, kita dah boleh daftar account TikTok dan kita dah boleh menjadi affiliate kepada orang-orang yang ada TikTok shop ni. Betul. Semudah itu saja. Dan macam mana pula lepas dah jadi affiliate ni, macam mana kita nak promote? Itu pun lagi senang Abang Abu. How we going to do it? Kita buat video dan kita post video tu dekat TikTok. So orang makin tengok, orang masuk dekat ke dalam shop tu, orang beli. From there kita dapat kita punya commission. As simple as that. Dan Abang Abu, saya dah tengok ramai orang yang dah making around average lah, just by affiliate ni saja around 2,000 ke 3,000 Abang Abu sebulan. Wow, that's menarik. So ini adalah satu kaedah business side income yang sangat sesuai untuk suri rumah ataupun student ini sangat sesuai Abang Abu. It doesn't take much time. It doesn't take much commitment for us to earn money through the affiliate system in TikTok. Betul. Saya setuju sebab teruskan. Dan TikTok ni, because of the platform tu punya virality, it's very easy untuk kita nak nampak hasil tu. Betul. Ramai orang Abang Abu, diorang okay untuk start something, tetapi tak dapat nak consistent because of why? Because diorang tak nampak the result. Betul. Itu bukan salah, itu memang behavior kita memang macam tu. Kita buat something, tak ada hasil, mana kita nak buat lagi? Betul lah, kita nak cepat kan. So it's not wrong untuk kita cari something yang cepat. Jadi one of the platform yang ada sekarang adalah is TikTok, of course lah. Pendapat Abang macam mana? Saya rasa saya setuju. Okay, memang hari ini peluang untuk kita buat duit tu bukan sikit tau. Dia macam-macam. Jadi salah satu macam cakap, dia senang. Walaupun kita ni tak tahu apa pun. Tak tahu apa ni. Tak tahu apa pasal berniaga, apa semua tak tahu. Tapi ada TikTok punya account. Kau berbual kat TikTok, ada benda kuning tu kan. Maksudnya siapa-siapa awak jadi affiliate lah. Awak just like share. Siapa yang nak boleh pergi tengok benda ni ke whatever. Senang je. Macam tu je kan. Jadi itu kaedah lah. Maksudnya memang zaman sekarang ni kalau kita nak buat duit tu quite mudah lah. Memang
bila saya cakap mudah tu bukan maksudnya macam tu, kena ada ilmu yang sikit, kan. Maksudnya peluang tu dah ada. Kalau macam dulu tu susah, kita nak kena tahu itulah, kena tahu inilah, kena buat ni lah, whatever. Hari ni tak, satu klik je, ada handphone je dah set dah. Orang boleh buat duit sikit dah. Kan, ada handphone yang smartphone, ada video dah boleh buat, dah settle. Jadi peluang kita nak mulakan sesuatu sangat, the entry point tu sangat mudah sangat sekarang. Jadi itu satu peluang lah untuk sesiapa sajalah, kan. Sekarang kita tengok budak-budak sekolah pun dah boleh buat duit, kan. Dia bukan macam dulu. Jadi peluang tu memang ada disebabkan online. Jadi saya setujulah dengan apa yang Abdul cakap tu. Platform-platform, especially TikTok ni satu platform yang memang viral dia tu, kan. Macam mudah reach customers, reach kita punya audience tu, dia lebih daripada algorithm lain-lain social media at this moment. Jadi boleh kita leverage benda tu untuk membina satu. Hari ni kalau kita tengok ramai orang-orang yang terkenal ni, dia bukan lagi daripada TV ke radio ke surat khabar, dah tak ada lagi. Kan kalau zaman dulu, kalau nak macam kita nak terkenal ke ataupun nak popular tu, memang tak ada jalan lain. Kena masuk TV ke, kena ada. Tapi hari ni tak. Kalau konsisten dalam satu-satu media, awak dah terus famous dah. Dah famous, orang dah kenal awak dah macam ada harga pula, ada value, kan. Jadi saya rasa ni adalah satu peluang yang perlu diambil oleh semua orang lah. Jadi peluang tu memang ada banyak lagi cara-cara, of course. Tapi satu yang Abdul start tadi adalah online ataupun TikTok, sama ada Lazada, Shopee, banyak benda, like benda-benda yang bersangkut paut dengan benda tu lah. Okay, so itu saya setuju, Abdul. So TikTok Abang Abu, bukan saja TikTok, the concept adalah affiliate. So it can be TikTok because macam Abang Abu cakap, TikTok is something yang sekarang tengah trending dan senang nak naik. Selain daripada TikTok, what we can do affiliate dekat platform lain adalah Shopee. Dua ni lah yang saya nampak it's okay, very good for affiliate. Memang ada impact dan result yang cepat kita boleh dapat. Betul. Dia yang bagusnya kita tak perlu tahu banyak benda. Itu dia punya bestnya. Maksudnya kita tak perlulah macam nak belajar 2 tahun ke 3 tahun sebelum kita nak buat something, kan, tak ada. So itu satu yang best lah untuk kita buat. Betul. Okay. So itu yang nombor pertama, Abang Abu. One of the way we can do side income is melalui affiliate channels, sama ada melalui TikTok ataupun melalui Shopee lah. Dua ni yang saya nampak. Okay. Yang kedua ni, Abang Abu, this is one of the thing yang saya terfikir je, ini one of the first thing yang saya terfikir sebenarnya. Dan benda ni adalah benda yang kita menggunakan modal kita. Kita menggunakan modal kita, maksud dia we sell our expertise, Abang. Betul. Okay. Apakah kepakaran kita dan kita menjual kepakaran itu. Betul. For example, mungkin anda adalah seorang yang pandai menulis. Betul. Okay? Anda adalah orang yang pandai menulis. Pandai menulis maksud dia anda tahu, anda suka menulis. Okay? Betul. So you can offer copywriting ni as a service kepada orang. Betul. Okay, so anda boleh offer copywriting untuk menjual ataupun copywriting blog articles ataupun copyright ataupun write up surat menyurat. It all can be a service. Betul. Dan offer. So kepakaran kita yang kita ada, kita boleh offer sebagai service. Write up lah yang pertama. Yang keduanya adalah ada orang baru dia pandai mengambil gambar. Dan mengambil gambar ni dia ada kamera dan dia ada passion, tau Abang. Dia ada passion yang saya suka ambil gambar. Dia ni memang tahu, mungkin dia ni student lah, contoh saya bagi dia ni student. Okay, dia ada kamera besar lah, jadi kamera DSLR apa semua tu. Pada hari-hari cuti ke apa ke, dia suka pergi tempat, dia suka ambil gambar dan sebagainya. So that thing, that passion tu, your expertise tu, itu kita boleh jual juga sebagai servis, sebagai part time kepada bisnes-bisnes di luar sana. Ataupun kepada influencer. So offer tu sebagai satu servis. Itu adalah salah satu side income juga, Abang Abu. So ada tak yang dalam senarai ni yang Abang Abu boleh tambah? Ada banyak sebelah. Kalau saya tengok benda ni, dia panggil dia freelance services. Dia macam freelance. Dia buat banyak freelance. Contohnya macam tadi kan, writing. You sekarang lagi bestnya, awak dah tak nak tulis lagi, awak ada AI dah. Kan, awak just like put AI bagi dia, kan. Kemudian awak just sell the service. Ramai orang yang tak tahu lagi pasal AI, masih ramai lagi. Jadi you boleh actually like provide the services. Kan, senang je.
So dia nak apa saja boleh. Awak nak apa, awak nak tulis ni, okey saya sekejap saya siapkan. Macam suka tak suka, okey saya ubah balik sikit. Dengan awak punya skill sikit tadi, awak tambah nilai, tambah baik dan awak boleh jual. So itu satu benda yang sangat betul tadi. Kadang-kadang kita pandai lukis, grafik kan, kita boleh buat grafik, whatever kita boleh jual. Kadang-kadang kita good in social media. Kita ni sibuk 24 jam tengok Facebook, whatever. Awak ni boleh jadi social media virtual assistant juga. Contohnya awak jadi orang punya assistant. Kadang-kadang orang bisnes, kadang-kadang dia tak ada masa. Macam saya sendiri pun, kita susah nak update sana, update sini. Tapi kita ada virtual assistant. Kita cakap bambu tak payah susah. Bambu just like bagi saya 200 ke 300 sebulan. Saya just like upload apa-apa saya nak letak, benda-benda macam tu. Jadi ini pun pada bambu satu freelance juga. Banyak sangat skill. Kita boleh macam kadang-kadang kita ada pengalaman. Pengalaman kita ni kita boleh tuliskan sebagai buku, kita boleh buat macam consultation. Mungkin kita ada dalam satu bidang pekerjaan yang lama yang kita boleh jadi consultancy, like kita boleh buat consultancy services. Mungkin kita ni dalam pengurusan account, tax dan sebagainya. Kita boleh jadi something in that line. Kadang-kadang kita ada contact. Kita ni ada contact kan. Ada banyak contact. Kita boleh macam create something out of the contact. Kadang-kadang kita ada banyak kenal usahawan. Okey, buku, tulislah buku 10 usahawan yang saya kenal. Tulis, keluarkan buku dah boleh jual. Macam-macam. Dan hari ni dengan podcastnya, dengan itunya, dengan ininya. So, dia memudahkan untuk kita menceburi bidang perniagaan tanpa rasa macam benda ni meniaga. Sebab dia, bila freelance ni, dia benda yang kita suka, benda yang kita minat. Bila kita buat benda yang kita minat ni, kita takkan rasa benda tu macam satu pekerjaan ke whatever kan. Jadi kita akan suka kita buat dan dia akan menghasilkan something yang luar biasa kalau kita betul-betul buat. Jadi saya setuju tadi freelance services adalah satu lagi kaedah untuk kita mencari apa yang aku boleh buat as a business. Cuma dalam yang saya suka satu bab yang abang cerita yang we can offer to be social media virtual assistant tu. Abang Abu, in Malaysia kan, saya boleh share lah kan, it's agak challenging untuk kita nak dapat satu orang digital marketer tau. In Malaysia market, I'm not sure about Singapore punya ni macam mana. Malaysia, it's really challenging untuk kita nak dapat digital marketer. Bukan digital marketer yang ni tau, digital marketer yang betul-betul qualified lah, yang betul-betul ada expertise, memang faham dan tahu apa dia buat tu. It's very challenging untuk dapat. So if you are very good in that, in digital marketing, you might be good in doing advertisement ke apa ke digital marketing. We can offer that as service to people dan make it as a side income. Dan ramai business owner memerlukan perkara itu. Yes, betul. Especially yang people yang dalam business dia tak tahu banyak. Ramai yang tak tahu pun. Social media pun dia tak faham sangat. Jadi bila kita ada that skill, memang is a very powerful. In fact, in today's generation, in today's economy ni, benda ni lah satu asset yang luar biasa. Lebih-lebih lagi kalau kita boleh tambah sikit, pergi belajar sikit, kita ambil some courses online je kan, kita belajar sana sini, then you can actually provide that as a services. Saya tak cakap orang lain tahu, Abdul. Saya sendiri, saya ni bukan orang internet. Saya ni zero knowledge pasal digital marketing whatever sebelum COVID. Tapi disebabkan COVID, saya mula belajar banyak benda. Dan saya mula faham apa sebenarnya digital marketing yang sebenarnya kalau buat secara betul, mengikut kaedah-kaedah yang dia ajar secara betul, ini memang luar biasa. Tapi masalahnya macam Abdul cakap, ramai ni nama dia cakap digital marketer, tetapi dia orang ni just like post dekat dekat social media, lepas tu dia like gunakan Facebook ad secara tak betul kan, dia macam dia just like secara tak betul. Jadi ini menjadikan nama digital marketing yang sebenar ni dia macam orang tak tahu apa sebenarnya. Digital marketing ni post ni macam tu kan. Jadi dia I think pendidikan mungkin dekat Singapore ni dia memang ada kursus-kursus digital marketing di universiti, contohnya di universiti dia ajar di and sometimes very good universities memang ajar benda-benda ni secara detail kan. Itu satu. Kedua juga, Singapore terdedah kepada banyak ilmu-ilmu daripada luar negara, especially US, everything yang ajar pasal digital marketing. Dan sekarang ni AI ni menjadi satu benda yang sangat ditekankan oleh kerajaan Singapore. In fact, dalam bajet baru yang baru ni $1 billion diletakkan untuk AI punya benda. Maksudnya banyak
untuk develop untuk kerajaan sendiri, look at AI as one thing. And I think the next the term of this economy ni is all about AI punya dekat Singapore lah. So itu saya nampak. Jadi peluang untuk orang digital marketer lebih-lebih lagi untuk mendalami AI ni sangat penting, sebab ramai akan memerlukan servis ni. Dan bila kita boleh buat servis tu sebagai satu lagi cara untuk kita dapatkan pendapatan tambahan, itu saya rasa terbaik. Abang Abu, saya terfikirkan bila Abang Abu cerita tentang AI ni kan. Ini just ni lah basic something I baru terfikir, I just want to share. AI is very new. Tak ada satu orang yang boleh claim I am the expert in AI, I am the master of AI, tak boleh. Sebab AI is sangat evolving and very new. Betul. So we all learning, okay? We all learning. Betul Abang Abu? Betul. So whatever teknologi yang ada sekarang ni, software yang ada sekarang ni, we all learning slowly, one by one, and we apply it. Okay. So one of the way saya nampak how we can make it a side income adalah we learn AI ni betul-betul. Okay. AI ni bagi saya ada for now lah yang dalam bidang digital marketing ni Abang Abu, dalam business lah, saya nampak ada 3 perkara yang AI ni boleh buat. Yang penting for us to do the copywriting, write up, research, semua ni boleh pakai AI, ChatGPT and so on. Lepas tu dia ada bahagian yang buat gambar. Okay, kita boleh buat gambar menggunakan AI dan sebagainya. Okay, and then kita boleh create video. Video kan sekarang ni ada voice over punya video, ada video yang ada boleh clone muka kita jadi video. So three ni yang saya nampak lah. So if we master any one of it, okay, kita tahu prompt apa nak pakai untuk generate research, prompt apa nak pakai untuk generate this kind of copywriting, prompt apa nak pakai untuk generate this kind of script. We can offer this sebenarnya Abang Bu as a service kepada business. Betul, orang dah buat dah kat Singapura, orang dah buat. Maksudnya dia dah macam dah offer benda-benda ni, sebab benda ni macam dia baru dan dia baru dia bukan macam dulu tau. Kalau dulu baru tu dia akan ambil 3 bulan, setahun sebelum dia jadi lama. Tapi sekarang ni baru ni tak sampai seminggu dah jadi lama dah. Baru sekarang ni dia macam jadi banyak benda yang kita nak catch up. Jadi orang ni dia tak boleh buat benda tu. Jadi kalau kita buat berniaga, kita susah nak catch up dengan benda-benda yang sedang berlaku. Jadi kalau orang boleh ambil kata orang tu ini sebagai satu peluang untuk mereka jadikan dia sebagai satu pendapatan sampingan ni, saya rasa memang sangat best lah. Dia punya apa kata orang tu, opportunity tu huge. Dia punya market tu huge sangat bagi orang yang boleh mendalami AI ni. Kan? So normally Abang Abu kan, okay, bila satu-satu teknologi baru ni masuk, yang mana yang memang dalam bidang teknologi, they know that if they awal-awal bila dia dah masuk, kita tumpang ombak dia, kita belajar dan kita menjadi early adopter of that technology, they can make money. Correct. Itu kalau orang yang dalam bidang teknologi, benda ni diorang dah tahu dah. Sebab tu diorang ada je platform baru, dia akan cuba untuk kejar, guna platform tu macam mana nak make money out of it. Tetapi benda ni nak cadangkan ni kepada orang yang di luar dalam bidang teknologi. Di luar bidang teknologi, maksud dia ni mungkin dia ada bisnes, tetapi bisnes ada kedai. Okay, kedai walk-in customer apa semua, dia maybe tak perlu kan pun AI ni punya ni sangat, maksudnya penggunaan tu tidaklah terlalu tinggi. Betul. So orang-orang macam ni pun AI ni sebenarnya if we see it as an opportunity, we can make money from it. Of course. Dia AI ni dia satu benda yang baru tau, satu benda yang mempunyai dia macam baru lahir. Jadi dia punya growth tu sangat luas. Jadi kalau early adapter yang mula dah masuk, dah mula faham, dah belajar, mereka dia ada advantage. Sebab dia memang, saya sendiri belum faham banyak benda lagi dalam AI ni. Saya paling kuat saya gunakan ChatGPT, video dan benda-benda ni. Dan sebenarnya kita sendiri ni boleh di AI kan. Maksudnya apa yang ada dalam kepala otak ni boleh di AI kan, yang kita boleh keluarkan AI sendiri kan. Macam tu maksudnya dalam kewangan and all those stuff. Jadi benda ni memang luar biasa dia punya potensi dia. Jadi bagi anda yang mungkin mencari-cari apa yang aku nak buat sebagai pendapatan tambahan ni, awak mulalah belajar sikit AI ni, lebih-lebih lagi dengan video tu tau. Sebab video ni satu pasaran yang sangat kata orang tu demand punya pasaran. Jadi kalau kita boleh mahir dalam AI and all those stuff. Baru-baru ni saya dengar
kalau mungkin Abdul kenal A.R. Rahman dia pemuzik terkenal, award winning music kan. So musician ni dia menggunakan suara orang yang dah mati tau. Maksudnya suara orang yang dah mati dia actually like ambil suara tu, maksudnya dia AI kan, dia copy dekat AI ni, lepas tu dia buat lagu baru dengan suara yang tu. Jadi benda tu macam satu benda yang macam unik. Jadi macam-macam benda lagi akan berlaku tau. Jadi ini adalah perkembangan AI ni. Jadi itu antara satulah Mungkin AI boleh jadi salah satu cara untuk kita tambahkan start some businesses. Yes. Apa lagi yang sebenarnya kita boleh bincangkan? Kalau yang ada kat sini, terima kasih kerana hadir. Kalau anda juga rasa macam ada benda-benda yang awak nak share, macam awak nak tambah duit, tolong komen kat sini. Macam Araf Klo. Apa nama kau ni, Araf Klo ni? Ni daripada mana ni? Aku nampak macam daripada Kazakhstan kau. Okay. Alright. Absolutely. Dia cakap, we specialize in custom JC design. Mostly our customer based from schools. Very good. Kan? Very nice. Sebab apa? Kalau kita tengok, kita ada seorang orang hebat dekat Malaysia ni, nama dia Ali Al-Ihsan. Kalau kita tahu Al-Ihsan ni, dia start macam awak lah, Arul. Dia just jual benda-benda macam JC, printing. Dia masih sekolah lagi, maksudnya masih dekat universiti lagi, dia dah mula buat benda ni. Alright, daripada minat, dan akhirnya hari ni dia jadi salah satu konglomerat yang besar sekali kat Malaysia. Kan, jadi itu daripada passion, sebab dia ni suka bola, dia minat bola, dia whatever kan. Jadi terus tu. Jadi itu dah startnya hanya satu macam benda suka, benda biasa, tapi akhirnya bawa dia ke mana sekarang, nampak? So itu benda yang kita boleh. Jadi jangan ingat kita punya benda yang kita minat ni, kalau kita boleh nampak dia passion to profit, dia panggil. Macam mana kita nak jadikan passion ni sebagai profit, kan? Macam mana kita nak buat apa yang kita passion ni sebenarnya boleh bertukar menjadi duit untuk kita. So itu antara yang boleh buat lah kan. Allah, Abang Abu dah termasuk dah saya punya next topik dah bila Abang Abu cerita pasal tu. Alamak, saya ni punya ayat terakhir tu. Terakhir tu dah kantoikan dah saya punya next topik. Alamak, passion to profit tu Abang Abu. Okey, teruskan. Saya ni yang saya ni punya cara, Abdul, saya ni memang bercakap tak pakai otak tau. Saya memang tak pakai otak. Saya bercakap ni saya punya cara ni dia terus daripada jiwa, dia keluar daripada jiwa tau. Maksudnya saya memang tak ada plan, tak ada apa. Saya tengok, saya cakap, jadi benda tu keluar. Tak apa. Dia keluar untuk Abdul sambung terus. Maksudnya kita sama wavelength Abang Abu kan. Kita sama wavelength. Benda yang saya nak keluarkan ni Abang dah bagi tahu dah. Which is yang seterusnya, salah satu cara how we going to make money, side income adalah by becoming a content creator Abang Abu. By becoming a content creator. Dan content creator ni bukannya satu benda yang sangat susah, sangat jauh tau. Bila kita nampak dia ni content creator, kita tak perlu asingkan kita daripada content creator. Actually macam mana everybody can be a content creator adalah Abang Abu, by each of us, kalau kita share kita punya passion kita dalam bentuk video dan post, kita dah jadi content creator dah. Betul. Create content of our passion. Betul. Dan kalau kita tengok dekat TikTok kan Abang Abu, TikTok dan juga Instagram, orang ramai yang menjadi content creator ni adalah dia menjadi famous adalah apabila dia share dia punya kepakaran dia dalam bentuk video dan dia share dekat TikTok ni dalam bentuk video ni, orang tengok. Okay? Dan dalam jenis content creator ni, salah satu kategori yang paling senang untuk orang buat dan paling cepat boleh naik adalah edutainment Abang. Okay, edutainment di mana orang tu campurkan education bersama dengan entertainment. Yes. So kalau saya punya kepakaran adalah, katakanlah contoh Abang kan, kepakaran saya adalah menulis buku. Okay, kalau kepakaran saya adalah menulis buku, saya kena buat video macam mana nak tulis buku dalam masa 30 hari. Okay, tapi saya buatlah a series of video, saya share. Okay, so buku ni kena ada ISBN number. So ISBN number ni untuk apa? Share, itu satu. Lepas tu kita buat, okay, macam mana nak buat table of content untuk buku kita. So kita pun
okay, first kena ada introduction, lepas tu kena ada Betul. Betul. about us, apa ni. Betul. So saya share pasal buku je. Sebab apa? Sebab saya memang suka tulis buku. So saya pun share lah saya punya passion dalam bentuk video, dan saya just upload dekat saya punya TikTok ataupun Instagram, and then I will become a content creator. Dan makin lama orang akan start tengok saya sebab saya punya value yang saya tengah bagi dalam saya punya video. Betul. Dan ramai nak jadi buku, orang yang penulis buku, dia akan datang baca, dia akan tengok video tu abang. Betul. Dia actually apa yang Abdul cakap tu betul. Kita create all this. Sebenarnya dia ada satu term, nama dia digital products. Kita actually create digital products. Itu benda yang sangat mudah untuk kita actually like jual, dan kita tak perlu keluar modal, kita tak perlu, ada banyak benda. Saya I think 5 years ago saya buat benda ni. Saya rakam saya punya video 11 video. 11 video, satu video dalam 3 minit, 7 minit, 5 minit tau. Dan title dia bagaimana untuk hidup tanpa hutang. Tu dia, macam nak lunaskan hutang. Itu saya punya video. Saya buat pakai ni je, ni pakai handphone. Saya letak tu. Saya ni Abdul, saya ni jenis yang lantak aku buat dulu, nanti lah betul kan. So saya tak adalah macam pakar nak macam kat sini kita tengok kita ada Ira Aziz. Ira Aziz ni orang hebat ni kan. Dia tengok, terima kasih Ira kerana tengok Abang Abu ni. Dia nak tengok Abang Abu ni cakap betul ke tak betul kan. Nak check je tu. Dia bukan apa nak check tengok dia ni betul tak dia cakap. Saya sebenarnya tak adalah macam letak lighting lah apa. Saya tak satu habuk pun saya tak tahu dulu. Saya just like lepas tu video tu saya buat dekat table saya buat. Ada satu video saya pergi kedai mamak tu kan, kat bawah tu ada kedai mamak Al-Majunas, aku letak tu aku buat. Ni yang final punya. Cakap okay, summary-nya saya nak buat kat sini. Lepas tu saya compile semua video ni, saya ikut satu proses. Proses dia macam mana kita nak launch a produk. Ni Mak Salih ni ajar dalam 21 hari. Macam mana 21 hari kita boleh launch something. Jadi saya pun ikut dia. 7 hari saya mula dapatkan orang untuk masuk dalam saya punya list. Lepas 7 hari saya buat kempen untuk menjual benda ni kan, dengan ada strategi dia. Lepas tu last sekali kita sebat dia lah macam benda tu. Dan apa yang saya macam terperanjat ni, teknik tu dia menjadi, walaupun saya punya video sangat kata orang tu not professionally done, tapi konten yang Abang Abu bagi tu memang sangat orang suka sebab konten dia, walaupun saya punya video tu boleh ditambah baik kan. Tapi apa yang saya nak cakap ni, benda yang saya buat digital tu menghasilkan RM47,000 kan. Dalam masa 21 hari tu. Jadi saya ni bukan orang pakar dalam internet atau saya tak tahu apa benda tau. Saya tak tahu apa benda, tapi saya buat satu konten yang orang perlu kan. Saya nampak ini orang perlu. Ramai orang actually dalam bab yang macam ni kan. Jadi apa yang aku boleh buat? Aku ada kepakaran ni, aku buat benda ni, aku jual saja. Dan jadi benda tu macam side business. Jadi banyak sebenarnya kita boleh create digital products. Sebab kalau kita tengok Google je, tengok apa keperluan orang ni kan, apa benda orang ni perlu. Jadi bila kita tengok tu, kita dapat idea. Dan bila kita dapat idea, buat je. Dan hari ni dengan AI, engkau sendiri tak payah nak video-video diri engkau dah tak payah lagi. Pakai AI je. Engkau create avatar dan biar avatar tu yang berbual, dan akhirnya dah boleh jual. Jadi banyak digital product ni pada saya, benda dia bagusnya, dia tak ada tempoh masa tau. Dia tak ada macam boleh rosak ke whatever. Dia ada kat situ je. Lepas tu yang awak ni, awak kenalah macam just buat sedikit marketing sikit, berbual sikit, lepas tu letak link tu. So sampai hari ni saya masih dapat jualan kadang-kadang. Alright, bila saya berbual pasal topik hutan ni, saya letak je link tu, ada je 1-2 sale yang akan berlaku. Jadi benda tu saya rasa sangat boleh dibuat oleh setiap orang. Apa pendapat kau orang yang tengok ni? Jangan duduk tengok je. Cuba macam komen-komen sikit. Abang Abu ni suka tau kalau tengok orang komen lagi, aku semangat. Betul tak Abdul? Betul, setuju bang. Jadi kena ada interaction. Kalau ada tanya soalan ke, ataupun kalau Zoom kita dah tanya soalan dah Abang Abu, betul tak? Kalau Zoom kita dah tanya soalan dekat dia orang ni. Betul. Alright, jadi digital product tadi Jadi digital product, e-book, online courses, boleh buat courses online kan. Macam online courses hari ni sangat best sebab kita ada tool-tool yang percuma. Contohnya saya sendiri pakai Google Classroom untuk create courses. Dan it's very interactive, dan tak ramai orang ingat nak buat benda-benda ni perlu duit yang banyak apa semua. Sebenarnya tak. Sekarang makin lama makin free. Free sangat. Jadi banyak benda yang kita boleh. Macam siapa ni? Fahmi Travels kan.
okay, Fahmi Travel bolehlah buat digital product macam travel punya benda. Kan, bagi idea, okay, like macam mana nak spend your holiday with budget, travel ke. Aku tak tahu, cakap aku agak je lah sebab dia travel mestilah dibuat travel kan. Okay, so itu antara benda yang tu boleh. Okay, teruskan Abdul dengan you punya list yang you dah siap tu. Abang Abu cerita tentang digital product kan. Okay, just now saya cerita tentang content creator. So how we going to link that adalah apabila kita menjadi content creator, kerja content creator is dia kena selalu ada setiap hari lah at least 2-3 video kena upload. Contohlah macam Fahmi travel kan. So kenalah dia travel punya content kena upload dalam kita punya Instagram dan juga TikTok. So macam mana tarik dia pergi kepada digital product kita. So that's how we have to bina kolam kita. Betul. So dalam setiap kita punya content yang kita upload, dalam setiap kita punya content yang kita promote, kita akan tarik orang, mungkin dekat copywriting ataupun dekat video tu kita boleh tarik orang. Okay, pergi klik link dekat bio. Klik link yang ada dekat bio. So bila orang pergi link dekat bio tu, orang akan pergi dekat tempat yang kita jual kita punya digital product. So our digital product can be e-book, it can be video book, it can be any physical product also boleh. So from our content creation, yang content kita daily kita upload, orang akan tarik mereka pergi kepada kita punya profile. Daripada profile mereka tekan, belilah kita punya produk. Betul. So that's how we interlink antara content creation dan juga digital product. Sebab ramai orang, Abang Abu ramai orang dia followers banyak dan sebagainya, tetapi mereka mereka punya income, mereka dapat income ni daripada review produk, which is good, bagus, memang okay, itu memang berkesan pun. Tetapi kita boleh ada cara lain juga yang kita boleh utilize. Ini kita panggil apa? Don't put all your fruit in one basket. Saya jadi fruits pula Abang. Ni Abdul ni. Okay. So don't put all egg in one basket, orang kata kan. Betul. So content creation dah ada, satu funnel tu dah ada. So satu kita buatlah review produk, satu lagi kita buatlah juallah digital produk, satu lagi kita juallah physical produk. So menggunakan satu funnel ni ada banyak cabang-cabang jualan boleh berlaku ataupun funnel jualan yang boleh berlaku Abang Abu. Okay. So that's how we can menggunakan satu funnel yang sama, increase pula kita punya sale. Betul. Setuju Abang Abu Betul, yes. Dia sebenarnya semua tu link as long as it's online, semuanya boleh link balik. Sebab dia online. Kan, yang penting dalam bidang content creator ini Abang Abu ingat tak last week kita cerita tentang topik untuk orang-orang yang malu nak buat video dan sebagainya. Betul. Okay. So if you want to be a content creator, of course you have to do video. Okay. And I will just emphasize balik whatever we discussed last week, that in order for you to create video, you want to be a content creator, you don't necessarily have to show your face in the video. Tak semestinya. Betul. Of course, tunjuk muka lagi bagus. Tetapi permulaan kalau tak nak tunjuk, it's okay. Yang penting adalah kita bermula. Itu saja yang paling penting. Betul. From there kita akan improve, kita akan makin confident dan sebagainya lah. Abang Abu, saya share sedikit saya punya perjalanan saya Abang Abu. Boleh, silakan. Ini mungkin orang boleh relate lah kalau ada orang ni malu nak buat video, malu nak tunjuk diri dekat social media kan. Saya punya background, saya memang adalah seorang, saya belajar programming. Diploma in programming. So bila belajar programming, dan saya punya nature saya memang orang yang introvert Abang Abu. Betul. Dekat college, university pun memang saya tak berkawan dengan orang, semua tak ada. Lepas tu buat programming lagi lah kan. Memang depan laptop. Tak jumpa manusianya. Betul. Okay. So somehow I got interested in digital marketing. So saya pun belajarlah buat digital marketing dan buatlah online marketing, buatlah iklan apa semua tu. Of course benda tu tak involve dengan orang, tak perlu jumpa orang, bercakap dengan orang. So kita prefer lah cara tu. So saya pun dah buat ni. From there ada permintaan Abang Abu untuk orang minta saya mengajar pula dia. Okay. So saya memang tak nak pun expose diri saya ke nak ajar orang ke, memang tak nak pun. Tetapi ada permintaan itu datang. Okay, so bila permintaan itu datang tu, saya pun mulalah berkongsi secara coaching je Abang. Okay, saya ajak dia datang ke satu restoran. Memang dekat rumah saya ada restoran lah.
Dekat situ je saya rasa saya dah buat 50 kali kot coaching bang. Kat situ je. Kalau duduk sana memang 3 jam lah duduk coaching. Restoran apa tu aku nak jumpa toke dia. Okey. Memang lama duduk ajar-ajar. So dan kelebihan untuk saya pula, macam mana saya boleh break saya punya limit tu dan become more confident, because nature digital marketing, it's not about you kena cakap banyak, kita kena cakap banyak, tidak. Saya kena tunjuk banyak. Okay, masa dalam account ni you tekan ni, you tekan ni. Saya kena tunjuk banyak dan cakap tu sikit. So dekat situ sebenarnya saya punya confident untuk bercakap dengan orang tu bermula tau Abang Abu. Because I don't have to cakap banyak. Dan I don't have to cakap benda yang I tak tahu. Saya tak perlu nak goreng dengan orang tau Abang Abu. Benda yang saya paling takut sebenarnya adalah nak goreng. Benda yang saya tak tahu tapi saya main cakap je. Ada orang dia boleh, spontan boleh cakap. Macam saya ni saya memang kena prepare dan sebagainya lah. So bila saya dah start coaching orang dengan tunjuk technical ni, so of course orang belajar dan saya bagi value, but at the same time for myself my confidence semakin naik Abang Abu. Betul. For me untuk berdepan dengan orang. Betul. Dan proses yang sama saya buat dekat video juga. So bila mula-mula saya buat video, saya buat video yang jenis kena technical punya video. Saya tunjuk kena tekan ni, dah satu video settle. Hari lain buat video lain pula. Tekan ni, satu lagi video. So benda yang saya confident. Benda yang saya selesa saya nak buat. So saya buat. So semakinlah saya punya ketakutan tu hilang. Semakin confident. Then I started to show my face Abang Abu. Tu dia. So saya nak share, this is how we can do. Yes, sebab bila tunjuk je mesti lagi ramai orang suka sebab handsome kan. Allah. Abang Abu saya Salman Khan last week. Betul. Kita dah janji. Abang Abu Shahrukh Khan. Betul. Okay, so that's very powerful. Apa yang Abdul cakap tadi sangat powerful. Sebab apa? Ramai orang dia tak buat sebab benda tu. Dia tak buat tau. Mungkin dia ada ilmu yang bagus, dia ada konten yang bagus untuk bantu orang, tapi dia sebab satu ketakutan nak tunjuk muka lah dekat video, ataupun dia takut salah cakap ke apa ke, yang menyebabkan dia tak buat. Tapi benda tu takkan hilang kalau kita tak mula. Macam Abdul cakap tadi kan, selagi kita tak start benda tu kita tak boleh. Jadi you kena start, somehow kena start dulu, nanti kita betulkan balik kan, baru kita tahu apa yang kurang, apa yang kena betul and all those stuff. Sebab apa? Pada saya dua benda yang akan menjadikan kita confident. Dua benda. Satu adalah ilmu. Kita adalah sedikit ilmu lah dalam benda tu. Kedua adalah pengalaman tadi. Bila kita ada ilmu dan pengalaman, kita mula ambil ilmu, kita tambah pengalaman. Jadi bila makin banyak benda ni, kita akan jadi confident. Dan benda tu jadi macam biasa dah. Jadi sama. Jadi jangan takut untuk buat saja. Kalau takut pun kau buat sendiri, kau post sendiri, kau tengok sendiri. Jangan bagi orang tengok. Kau private kan dulu, kau tengok. Kalau agak-agak macam okey benda ni, kau lepaskan. Kalau tak, kau delete balik. Jadi you kena buat kan. Dan buat je. Itu je. I think nasihat kita orang ni, saya rasa buat je. Selagi tak buat memang kita tak faham. Dan masa buat tu pula, kita kena buat dengan satu minda yang saya suka tau Abdul. Nama dia Billy Lim tau. Billy Lim ni satu motivator Cina. Dan dia ada tulis satu buku, Dare to Fail, Berani Gagal. Maksudnya satu buku ni, Berani Gagal ni, konsep dia, tak kisahlah salah, it's okay, buat lagi. Kan, bila you dah ada konsep tu, you akan buat. You takkan kisah kalau benda tu salah ke whatever, sebab you tahu, lagi you buat, lagi you akan mula belajar dan jadi lebih mantap. Kan? Jadi itu konsep lah kalau kita nak macam takut tadi kan. Mula je, buat je kan. InsyaAllah lah. Dengan nanti insyaAllah mungkin dengan bimbingan Abdul kan, then you boleh jadi lebih confident. Macam dia cakap tadi, tak payah tunjuk muka dulu, berbual dulu, tunjuk benda-benda dulu, tapi mula berbual kan, benda pakai voice you berbual, lepas tu akan ada satu pengalaman berbual, lepas tu slowly dah boleh macam tunjuk muka sikit, things like that. Alright, so that's what I think lah. Okay, teruskan. Abang Abu, saya just nak kongsikan yang kita sebenarnya kepada viewers kita sebenarnya ada satu group, kita panggil group MNM Circle. Okay, Money and Marketing Circle. It's a WhatsApp group di mana saya dan bersama dengan Abang Abu,
we will be sharing a lot of tips, knowledges and our expertise. Masing-masing punya sharing lah. It's not about teaching, coaching, tidak. It's more kepada sharing. Saya adalah digital marketing strategist, so saya boleh share saya punya kepakaran, apa saya boleh ilmu-ilmu saya, dan juga Abang Abu of course financial punya knowledge Abang Abu akan share melalui grup ini. So kalau anda dalam viewers kita, okay, kalau anda belum join this WhatsApp group ini, just WhatsApp 6013-251-7173, nombor yang ada dekat bawah ini, dan tulis dekat situ, hi, saya nak join M&M Circle, and then I will add you guys inside the WhatsApp group lah. Okay, bagus. So last week saya ada share dalam group ni a few videos tutorial how to do Facebook advertisement. So more of those kind of videos saya akan share selepas ini juga, insyaAllah. Rugi babe kalau tak join. Sebab apa? Ilmu-ilmu macam ni sebenarnya kalau kita nak dapat, satu kena bayar, satu lagi takkan ada lengkapnya kan. Jadi yang kat sini bagusnya, kau dah tengok kau tak faham boleh tanya kan. So Abdul boleh jawab and all those stuff. Dan juga saya tengok Amir Hamzah dekat sini. Siapa yang join M&M Circle ni, Amir Hamzah ni akan belikan M&M coklat untuk anda. Kita ada Amir Hamzah kat sini. Okay, thank you Amir. Jadi boleh book sekarang lah. Siapa yang join tu nanti boleh claim dekat Amir Hamzah satu M&M. Okay. Terbaik Amir Hamzah. Okay, teruskan Abdul. Apa lagi cara untuk itu so boleh ada tambah? few quick one Abang Abu saya share yang saya dah prepare yang memang please. how to do create side income adalah right to become dropship agents. Okay, kita boleh menjadi dropship agent kepada produk-produk yang ada di luar sana, dan kalau boleh kita pilih produk-produk yang memang senang nak jual, produk yang cadangan saya lah kalau kita baru first time nak masuk dalam bidang jualan online dan sebagainya Abang Abu kan, saya akan suka jual Abang Abu produk yang senang orang nak beli. Contohnya produk makanan. Produk makanan yang saya tak perlu nak convince sangat lah orang, kalau tengok gambar dia terus nak beli. Kalau ada produk macam produk kesihatan, skincare, healthcare ni Abang Abu, dia margin tinggi, tetapi kalau orang baru nak jual agak challenge juga permulaan dia. Dia kena convince orang, dia kena tunjuk ni testimoni, ambil masa. Berbanding dengan saya nak jual kek kan Abang Abu, sekejap saya tunjuk gambar A, B, C, D, terus saya nak B. Betul. We start something menjadi dropship kepada produk-produk yang my recommendation is of course any makanan, ataupun sekarang ni kan nak dekat dengan bulan puasa Abang Abu kan. So banyak bulan puasa ada kuih-kuih, ada kuih raya kan. So kita boleh menjadi dropship kepada all this kuih-kuih punya suppliers ni. Dan selain daripada itu, kita juga boleh menjual baju-baju pula, baju Melayu ke. Kan ada banyak syarikat-syarikat yang ada baju Melayu punya syarikat. Kita boleh menjadi dropship diorang dan jual produk baju-baju ni. Sebab semasa bulan Ramadan kita tumpang masa ini, insyaAllah senang. Sebab memang orang sedang memerlukan produk itu, sedang mencari baju Melayu, dan orang akan cari. Dan kita alam-alam menjual tu, kita dropship je lah. Tak perlu nak pegang, nak beli, nak simpan kan. Tak payah. Yes. So this is one of the way kita menjadi dropship kepada produk-produk yang senang menjual. Itu salah satunya Abang Abu saya nak tambah. Betul. Abang Abu. I rasa tu sangat bagus sebab masa-masa macam ni kan, masa-masa macam ni lah orang akan cari benda tu. Jadi bila kita jadi dropship dalam benda tu, dia jadi mudah untuk kita jual. Kan mudah, kita just like share mesti je ada orang yang akan minta. Contohnya macam ni lah, barang makanan, kurma lah, itulah, baju Melayu lah, kuih raya lah, whatever, gedebak-gedebuk ni. Kan kita jadi dropshipper je. Dropshipper ni awak sebenarnya tak perlu pun ada produk tu, tak perlu itu, tak perlu ini. Just kena kepo je lah, kena rajin buat video, kena rajin berbual, kena rajin cakap. Itu je kot. Kan? So I think that's a very good kind of like idea for this time of benda. Okay, very good. Next ada lagi. Seterusnya yang saya rasa saya boleh share adalah Abang Abu, this is something very new. Okay, ini adalah experimental punya, dan saya nampak ini mengambil masa punya project tau Abang Abu. It's a side income juga, but it will take time pada pendapat saya lah. Saya combinekan dua-dua terus. Satu adalah podcast, satu lagi adalah kita menjadi YouTube content creator Abang Abu. Okay. These two things are dua benda yang sangat powerful, tetapi it will take a lot of time. Bukan a lot of time untuk nak buat, tetapi it take consistency sebenarnya. Betul, yes. Kita tak akan nampak quick results.
Takkan, yes. Okay, Saya setuju. kita kena consistently buat setiap hari, consistently buat setiap minggu, and then kita akan nampak hasil in the end. Yang penting we provide value, Abang Bu. Betul. Dia kena ada, betul, saya setuju tadi. Dua benda. Satu, consistency, dan you need to like be patient, like build the trust. Sebab sekali lagi it's all about ATM. Awak ni ATM, awak kena jadi ATM. ATM ni tempat apa? ATM ni tempat keluar duit. Kan, terpelagi cocok kan. Dalam internet ni you kena ada ATM baru nak bagi awak duit. Apa tu ATM? First kali kita kena attract people. Jadi sebab tu kita buat content whatever. Tapi consistent ni akan menjadikan mereka trust kita. Dia ada trust. Bila kita tengok dia ni memang every week lah dia memang berbual, dia bagi value. Jadi orang akan mula ada trust. Bila ada trust, barulah M tu datang. Baru kita boleh monetize. Bila orang tu dah macam trust dengan kita, kan, kita cakap, okay, awak ni saya rasa awak boleh dapatkan benda ni sebab benda ni akan bantu. Orang akan lebih percaya daripada orang yang dia tak trust. Kan, walaupun you boleh buat satu attraction cantik itu ini, tapi kalau tak ada trust dia jadi susah. Jadi ini yang sebenarnya macam Abdul cakap tadi, dalam bidang podcast ataupun YouTube ni, awak kena mula attract people, build the trust before you can monetize. Jadi itu Abang Abu punya pandangan lah. Menarik, saya suka lah Abang Abu. ATM stands for attract, trust, and then money will come. Yeah, monetization. That means ATM is attract. First you need to attract people. Sama ada social media awak nak post, awak kena attract. Kalau tak macam mana nak dia takkan stop. Dia akan scroll. Tapi ada attraction dia stop. Kan? Yes. Then bila dia stop dah baca, awak bagi konten yang bagus, dia akan ulang dan ulang, datang balik sebab dia dah trust dengan awak. Awak punya konten ni bagus and everything. Dan last kali baru kita boleh monetize benda tu. Kita mula jual lah benda-benda yang sebenarnya akan bantu orang tadi. Itu saya punya konsep dalam internet marketing baik, digital marketing baik. So untuk yang last punya tadi Abang Abu, saya share tadi tu adalah podcast dengan YouTube content creation adalah satu tools yang sangat powerful untuk kita nak create our own side income, side income, tetapi don't depend on it. It will produce quick results. Memang tidak akan ada lah, sangat jarang untuk kita nak dapat quick result. But when we keep doing it consistently, kita akan bina the branding. Branding tu terbina, InsyaAllah orang akan trust, and then kita akan dapatlah menjual produk, buat review, jual servis kita di dalam video-video tersebut, insyaAllah. So saya rasa Abang Abu, I think that's all for tonight punya session lah Abang Abu. Wah bos, sekejap dah pukul 10 macam menarik hari ni. Sebenarnya ada banyak lagi, setuju tak Abang Abu? Untuk side income ni sebenarnya ada banyak lagi yang kita tak sempat. Banyak lagi. Kita boleh buat part 2 next week kot. Kan? Betul, saya suka idea tu. Kita buat part 2 tapi bukan next week lah. Maybe lagi beberapa minggu nanti kita buat part 2. Next week kita fokus topik lain sebab saya sebenarnya ada lagi idea-idea lain lah untuk side income. InsyaAllah kita bincang lagi Abang Abu. Okay. Tentang side income. InsyaAllah. Banyak ni pun dah banyak. Kalau kita mula ambil satu dan kita apply tu, dah boleh dah. Sebab sebenarnya dia tak perlu banyak pun. Awak ada satu benda, awak buat secara konsisten, dah ada satu tambah duit. Sampai benda tu dah. Dan bestnya internet ataupun online ni, dia boleh automate tau. Bila kita dah ada satu, dan kita boleh create another one kan. Jadi benda tu memang best lah. Jadi ambil satu, mula buat. Boleh? Yang datang kat sini, terima kasihlah semua yang datang ni. Mudah-mudahan apa yang awak belajar ni terus amalkan. Sebab saya percaya ilmu ni akan bermakna bila kita amalkan. Kalau tak, dia tak ada makna. Tak ada makna. Ilmu kita dapat walaupun sikit tu kita mula amalkan. Bila amal ni dia memang jadi. Walaupun konsep macam ATM tu pun nak fikir. Macam mana aku nak buat ATM tu aku punya business tadi. Tadi Abdul cerita pasal dropship. Sekarang time-time memang boleh cari ni sekarang. Mana produk-produk yang orang cari jadi aku nak jadi dropshipper. Lepas tu dah mula buat benda tu. Jadi benda-benda simple yang sebenarnya kita dah boleh buat. Alright? Okay, Syami, dropship dan affiliate cara dia same. Okay, ni ada soalan satu. Syami Salim dia tanya, dropship dan affiliate ni cara dia sama ke? Dia punya soalan. Mungkin Abdul nak cerita? Boleh Abang Abu. Okay, sebenarnya dropship dengan affiliate sebenarnya sama actually. Tetapi terms dia berbeza lah. Terms dia orang sekarang ni affiliate je orang fikir TikTok. Affiliate je orang fikir Shopee affiliate. So itu dah jadi affiliate ke arah TikTok dan
dan juga Shopee. Tetapi dropship ni pula yang kita buat tanpa ada platform ni, yang kita sendiri pergi register dengan mana-mana founder, kan saya nak jadi you punya agent dropship. Dia pun bagilah kita detail produk. Lepas tu kita pun post lah dekat Facebook, IG kita. Itu dropship. Tetapi konsep wise memang dua-dua sama, Encik Syami. Memang dua-dua sama. Dia punya konsep dia, kita jual barang yang kita memang tak pegang dekat tangan dan kita tidak keluarkan modal. Itu asasnya. So dua-dua actually lebih kurang sama, same. Betul. Alright, so lebih kurang sama Syami. Jadi Syami dah dapat jawapan, tolong transfer RM10 untuk saya punya account sebab tu soalan tu ada. Alright, okay. So saya harap banyak kita kongsikan, insyaAllah. Saya rasa pastinya semua yang hadir hari ini dia berpuas hati. Dan ingat sesi kami selalunya pada hari Khamis. Hari ini saja kita ada special hari Jumaat. Jadi jangan lupa untuk hari Khamis, setiap hari Khamis, alright, jam 9 malam untuk kita bersama-sama untuk menimba ilmu money and marketing. So kita akan cerita pasal duit dan juga kita akan cerita pasal marketing. Dan tak ada apa-apa kat sini, kita memang nak add value to you guys untuk membina satu community. Sebab tu kita ada circle tadi, kita boleh join WhatsApp. Yang semua ni datang, pergi je WhatsApp supaya boleh berada dalam kat situ, right? So it's like a word or apa tu? Apa tadi dia tulis? Hilang pula. Okay. Alright, so marketing. Word of dia panggil W of marketing. Word of mouth marketing. Word of mouth marketing, kita cakap, kita jumpa orang. Sebenarnya everybody doing that kan. Kita nak tak nak, suka tak sangat, kita dah buat dah. Kita cakap orang tu cantik tu dah word of marketing juga. Word of mouth marketing kan. Cakap, dia tu cantik lah, jadi orang ni dapat. Kat situ sedap lah makan dia. Itu word of mouth marketing. Jadi memang kita dah buat pun. Cuma affiliate dengan dropship ni, dia sama tapi dapat commission. Kita dapat commission. Kita dapat affiliate fee ataupun kita dapat commission lah. So itu sikit dan banyak lagi kita akan bincang. Jadi pastikan jangan terlepas untuk bersama dengan Abang Abu dan juga Sir Abdul dalam program Money and Marketing. Alright, setiap hari Khamis 9 malam di siaran macam DJ pula. Abang Abu DJ lah, terbaik lah. Okay, so Abang Abu, saya pun ucapkan terima kasih Abang Abu for your time. Alhamdulillah kita dapat sharing kita punya pengalaman Abang Abu. Okay, dan kita akan consistently jumpa setiap minggu dan insyaAllah jumpa anda semua pada minggu akan datang pada hari Khamis depan, insyaAllah. Alright, okay, so itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.